Rabu depan, genap 2 bulan Datuk Seri Abu Rauf Yusof menggalas amanah selaku Ketua Menteri Melaka ke-13. Daripada anak penuris getah dan keluarga serba daif, beliau berjaya merubah nasib menjadi usahawan dan ahli korporat. Pada masa sama, tidak lupa menabur jasa dan hikmat kepada masyarakat melalui platform politik pelbagai peringkat. Akhirnya beliau dipilih menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara atas undi rakyat. Dalam wawancara bersama Media Prima, Abu Rauf berkongsi pengalaman dalam politik dan perancangan untuk menjaga kepentingan Melaka serta rakyatnya. Saya dilahirkan di bumi ni, di tempat yang kita duduk ni hari ni, dilahirkan, dibesar, di sekolah, tempat saya bermain. Ini adalah kawasan sawah padi. Sewaktu saya dilahirkan pada tahun 1961 dahulu. Maksudnya saya dilahirkan 7 tahun selepas merdeka. Suasana kampung ini amat daif. Keluarga saya, mak bapak saya merupakan penuris getah yang membesarkan saya di tempat saya dilahirkan dan dibesarkan ini. Dan sewaktu saya berhijrah dari Kuala Lumpur, saya berpolitik di politik bandar yang mempunyai 1001 kemewahan, keselesaan hidup, satu buah bandar yang lengkap dengan infrastruktur yang terbaik. Tetapi saya mengimbau kembali setelah saya melangkah ke dalam dunia politik dan bertapak daripada satu tapak sehingga tapak menjadi seorang setiausaha kerja parti, dan saya melihat ada banyak ruang untuk saya kembali berbakti kepada bumi tempat saya dilahirkan ini berdasarkan pengalaman yang ada sewaktu saya berada di Kuala Lumpur. Saya sebenarnya telah pun waktu ketika saya menjadi seorang ahli politik di Kuala Lumpur, saya sebenarnya tidak berhasrat waktu ketika itu untuk balik ke Melaka. Tetapi ayahanda saya berada dalam keadaan yang tidak berapa sihat selama lebih kurang 13 tahun. Saya balik setiap minggu dan saya didatangi oleh rakan-rakan politik dalam Masjid Tanah ini dan melamar saya adalah lebih baik kita berbakti di bumi sendiri. Jadi saya terima dengan baiknya. Kata orang Melaka, kapal dagang dari seberang, penuh syarat kayu meranti. Bertahun lamanya berdagang di negeri orang, lebih baik berbakti di bumi sendiri. Apa dalam politik tu mesti ada target. Lebih Datuk punya target nasional punya nak main di Melaka. Saya merasakan di mana saja kita berkarya dalam politik, kita boleh berkarya dengan karya yang baik. Seorang pelukis tidak akan dapat menghasilkan lukisan yang terbaik kalau hatinya tidak baik. Jadi tangan hanya menyampaikan apa kata hati yang baik dengan lukisan yang indah ditafsirkan oleh peminat-peminat seni. Begitu juga dengan politik. Kita boleh berkarya di mana sahaja, hasilnya mestilah baik. Walaupun negeri Melaka di negeri yang kecil, tetapi kalau kita mempunyai daya juang yang tinggi, kita boleh mengubah Melaka jauh lebih baik pada tempat yang sudah lebih maju. Sebenarnya saya sebagai ahli politik menerima ini sebagai asam garam dan rencam politik yang harus diterima pada semua ahli-ahli politik. Bukan saya saja. Pemimpin besar, besar kecamannya, besar pujiannya. Pemimpin kecil, kecil pujiannya, kecil kencamannya. Pemimpin sederhana, sederhana besar dan sederhana kecil juga kencaman dan juga pujiannya. Jadi kita sebagai ahli politik kena menerima dengan hati yang terbuka untuk kita maju lebih ke hadapan dan mengambil ini sebagai panduan untuk kita memacu jabatan yang kita pimpin atau negeri yang kita bawa. Jadi apa yang saya beritahu tadi, daripada cemohan, kecaman, kutukan mereka-mereka ini, saya terjemahkan dalam visi saya yang saya cakap tadi. Dan InsyaAllah
sudah pasti visi yang saya kemukakan tadi menjadi realiti dan menjadi juga jawapan kepada cemohan, kutukan dan juga cercaan yang ada pada diri saya jadikan itu sebagai pedoman. Nak kecil hati tak adalah, biasalah. Nak kecil hati beribu orang nak balur kita, nanti kita akan jadi bingung, murung, tak perlu ada. Jiwa kena besar, menjadi pemimpin yang besar, jiwa kena besar, visi kena besar. Kerana kita akan memberikan segala hala 7 negeri ini kepada rakyat yang akan dapat faedah pada pentadbiran kita. Maju Melaka, maju rakyat Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Orang Melaka kena bijak macam hang tua, berani macam hang jebat. Penilaian politik Melaka bermula pada tahun 2018 setelah Barisan Nasional tidak dapat membentuk kerajaan. Waktu ketika itu kita hanya memenangi 13 kerusi Dewan Undangan Negeri, dan untuk membentuk kerajaan dalam bentuk simple majority kita mesti ada 15 kerusi bagi kita dapat membentuk kerajaan secara simple majority. Perjalanan selama 22 bulan ini, setelah berlakunya langkah Sheraton, Melaka telah menerima daripada angin perubahan langkah Sheraton ini beralih ke Melaka. Waktu ketika itu saya memimpin dan mengelola suasana politik Melaka sebagai pengerusi perhubungan Barisan Nasional dan membuat penilaian sekiranya ada perubahan maka pilihan utama hendaklah diberi kepada Barisan Nasional kerana kita mempunyai jumlah ahli dewan yang cukup besar iaitu 13 kerusi, dan perubahan ini berlaku pada 20 hari bulan 3 tahun 2020 apabila ada penghijraan daripada 4 orang wakil rakyat yang ingin bersama-sama dengan Barisan Nasional membentuk kerajaan. Waktu ketika itu suasana juga dilihat sebagai suasana yang baik untuk kita menerima keempat-empat wakil rakyat ini bagi membantu membentuk kerajaan, dan akhirnya terbentuk sebuah kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional. Selepas itu berjalan selama lebih kurang 18 bulan, kita juga melihat bahawa suasana politik ini sudah berubah, yang mana ada juga beberapa wakil rakyat yang ingin membentuk kerajaan bersama dengan parti yang telah pun tumbang pada 2018, dan akhirnya kita mengambil keputusan supaya Dewan Undangan Negeri boleh dibubarkan. Hasil daripada itu, tahun 2021 kita telah berjaya memenangi lebih kurang 21 daripada 28 kursi yang dipertandingkan dengan rasionya lebih daripada 3/4. Selepas itu pula berlaku lagi satu perubahan. Selepas pilihan raya umum, kita telah melihat bahawa telah terbentuk kerajaan perpaduan di peringkat federal, maka diterjemahkan dalam perubahan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka dan telah pun dilaksanakan dan dihazamkan di bawah pentadbiran Melaka dalam sebuah satu kerajaan perpaduan yang lengkap. Semua parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan ada di dalam Melaka, mengurus tadbir Negeri Melaka di bawah pentadbiran saya. Saya menerima dengan baik beberapa cadangan supaya penglibatan parti-parti yang bergabung di bawah naungan perpaduan di Putrajaya diterjemahkan perpaduannya di peringkat Negeri Melaka. Oleh yang demikian, saya membuka satu ruang dengan memberikan seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan untuk menjadi ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, iaitu EXCO daripada parti Pakatan Harapan. Dan saya membuka ruang yang lebih luas lagi dengan melantik semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak berjawatan menjadi timbalan EXCO membantu kerajaan perpaduan. Akhirnya kita telah mendapat satu kesepakatan dan sebuah pentadbiran yang agak mantap dalam kerjasama dan kebersamaan menterjemahkan perpaduan ini ada di Melaka. Kita ada UMNO di bawah Barisan Nasional, kita ada MIC, kita ada EXCO MCA dan kita ada EXCO daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Dan di bawah naungan tersebut kita ada lagi
ahli-ahli Dewan Negeri yang diangkat tarafnya menjadi Timbalan Esko. Kalau saya memanggil tahun 2023 adalah satu politik baru dalam Malaysia. Politik baru berubah setelah keputusan pilihan raya umum yang lepas, dan Melaka adalah satu negeri yang telah menunjukkan kesepakatan perpaduan ini bermula di Melaka dengan adanya semua gabungan parti-parti ini berada dalam kerajaan pentadbiran negeri Melaka sekarang. Untuk menjangkakan ianya diterima oleh rakyat ataupun tidak, selepas tamat tempoh kerajaan perpaduan ini, akan kita serahkan balik diri kita kepada rakyat untuk diberi mandat semula meneruskan pentadbiran kerajaan negeri ini. Ialah bermula daripada bagaimana kaedahnya kita menguruskan negeri ini dan pulangannya dapat kepada rakyat. Sudah pasti saya merangkakan beberapa hala tuju baru supaya hasil daripada kerajaan perpaduan ini dapat memberikan pulangan yang baik kepada rakyat, dengan menjadikan negeri ini lebih mesra kepada pelabur, lebih mesra kepada kaedah perniagaan, dengan membuka banyak ruang-ruang dan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat tempatan. Dan keyakinan ini mesti disemai sehingga rakyat dapat merasakan bahawa pentadbiran kerajaan ini ialah sebuah pentadbiran yang baik, di samping dapat membentuk imej kerajaan yang baik, tetapi memberikan rakyat peluang-peluang pekerjaan untuk bersama-sama membina Melaka kepada sebuah negeri yang dulunya tidak mempunyai asas hasil bumi, tetapi dengan dasar pelaburan dan perindustrian negeri Melaka ini dapat memberi jaminan kepada rakyat Melaka dapat peluang-peluang pekerjaan. Saya yang mengambil alih taraduk kerajaan negeri pada ketika ini sedang mengenal pasti syarikat-syarikat yang telah lama berada di Melaka ni, dan kilangnya bertaraf dunia yang terbaik ada di Melaka. Jadi dasar pelaburan, dasar daripada perindustrian yang akan dipelopori di bawah taraduk saya ini, insya-Allah rakyat Melaka akan menilai dan memberikan kepercayaan kepada kita untuk meneruskan pentadbiran ini pada pilihan raya yang akan datang. Jadi sama ada diterima oleh rakyat selepas kerajaan perpaduan ini wujud, kita minta rakyat supaya dapat menilai hasil pada dasar kerajaan negeri yang sedia ada untuk memberikan rakyat dapat bersama-sama membangunkan Melaka dan menikmati kehidupan bersama dengan pentadbiran kerajaan negeri untuk masa depan warisan anak cucu kita. Di antara perkara-perkara penambahbaikan yang saya berikan dalam mengendalikan pentadbiran kerajaan negeri dengan mencadangkan beberapa 4 perkara baru. Yang pertama, setiap hari Isnin jam 10 pagi tepat, seluruh agensi kerajaan dan jabatan-jabatan kerajaan diminta memberikan penghormatan kepada nyanyian lagu Negaraku dan Negeri Melaka. Lagu Negaraku dan lagu nyanyian Negeri Melaka ini akan diminta semua pegawai kerajaan untuk memberi penghormatan sebagai tanda semangat patriotisme kepada negara dan negeri. Dan semua mesyuarat-mesyuarat yang dijalankan di semua peringkat dalam kerajaan negeri, sama ada mesyuarat jawatan kuasa kecil ataupun mesyuarat yang bertaraf Majlis Keselamatan Kerajaan Negeri, diminta supaya memulakan dengan membaca Ummul Kitab sekiranya tidak ada mana-mana tokoh yang boleh membaca doa. Jadi semua mesyuarat diminta untuk memulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Yang ketiganya, saya memberikan pendekatan kepada semua mesyuarat-mesyuarat kerajaan negeri dengan untuk mempertingkatkan kualiti mutu mesyuarat dan juga keselamatan hasil mesyuarat. Mobile telefon tidak dibenarkan masuk dalam semua mesyuarat-mesyuarat kerajaan yang berskala terhad bagi mengelakkan ketirisan dalam keputusan-keputusan yang dibuat.
dan menjamin keselamatan rahsia-rahsia pentadbiran kerajaan. Itu antara perkara yang saya tekankan, dan setiap pukul 8 pagi setiap hari kita akan memohon semua kakitan kerajaan memulakan tugas dengan iringan bacaan doa daripada Mufti Negeri Melaka. Dalam amanah saya yang pertama kepada semua kakitan kerajaan, kerana saya setahun menjadi Exco Kanan dan saya melihat kebanyakan peluang dan ruang yang ada ini telah pun banyak menggunakan nama-nama ahli-ahli yang berhormat untuk mereka meraih keuntungan dalam membina mana-mana projek. Dan saya lihat benda ini saya mesti tegas dan tegah pada peringkat awal, dan saya tak mengizinkan mana-mana sahaja mereka-mereka yang di luar sana menggunakan nama saya untuk mendapatkan projek tanpa merujuk kepada sumber yang betul. Termasuk semua pegawai-pegawai kanan saya di dalam pejabat tidak dibenarkan untuk menggunakan nama saya sebagai rujukan untuk mendapat mana-mana tender kecil ataupun besar. Yang kedua, saya melarang waktu pejabat semua kakitan kerajaan tidak diizinkan beriadah dengan bermain golf. Tidak ada lagi pegawai-pegawai kanan kerajaan berkeliaran di padang golf waktu pejabat. Selepas waktu pejabat, itu terserah kepada kelapangan diri masing-masing untuk beriadah. Dan saya juga pergerakan semua aduan-aduan yang diterima ataupun permohonan-permohonan yang diterima untuk urusan-urusan kerajaan mesti diselesaikan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh penerimaan sumber-sumber aduan ini, sama ada melalui sumber media sosial ataupun surat-surat rasmi ke jabatan-jabatan kerajaan. Jadi kaedah penilaian respon daripada permasalahan ini, semua laporan ataupun aduan akan direkodkan dan akan disaring mengikut jabatan masing-masing, akan dipantau oleh satu unit khas melihat aliran pengaduan tersebut sehingga hari penyelesaian dalam tempoh 2 minggu.